ubahkan minda anda bahawa dyno ini adalah untuk semua jenis motosikal yang wujud dalam muka bumi ini. Kau berlagak macam kau tahu semua, padahal kau cikgu, kau selalu sini sana. Tak pernah jam, tak perlu kemadu, keputusan dalam diri saya. Assalamualaikum guys dan selamat sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Ahmad Alfiz ataupun orang panggil Apek Sayur. Okey, bolehlah Apek Sayur pun. Okey. Kali ini saya akan memberitahu apakah kelebihan dyno dan kenapa kita wajib dyno bagi semua motosikal. Termasuklah LC135, kapcai-kapcai lain seperti AFI, Kris, Wave dan sebagainya. Okey, di tempat saya Ahmad Motorworks di Ceras, kami adalah spesialis untuk dyno bagi sistem karburator. Okay, Assalamualaikum guys. Okay, video kali ni saya nak tunjukkan ataupun saya nak explain pasal kenapa LC perlu dyno. Okay, so macam kita tahu sebelum ni macam fuel injection, Y15 RS ataupun apa-apa kan, Legenda FI kita kena dyno. Banyak yang tak tahu sebenarnya sistem karburator pun kena dyno. So saya buat video ni untuk kita tengok sama-sama ataupun kita belajar sama-sama kenapa karburator ataupun macam saya specialist 135 LC kenapa perlu dyno dan apakah kelebihan untuk yang kita dapat dalam dyno ni. First kali yang perlu kita tahu sebelum kita dyno, kita kena ada auto sensor ataupun kita panggil oksigen untuk kita baca AFR ataupun air fuel ratio. Apakah air fuel ratio? Air fuel ratio tu adalah nisbah bancuhan minyak dan udara di dalam kebuk pembakaran. So apakah itu auto sensor? Okey, boleh tengok sini. Okey, ini adalah LC. Okey, boleh tengok LC, sebuah LC dan kita boleh tengok okey, kat bahagian manifold ada batang tu macam tu. Okey. Okey, kita tengok sini semua adalah LC dan semua hanya ada auto sensor lah. Okey. So inilah bentuk auto sensor kalau kita beli di pasaran. Okey. Bentuk auto sensor. Right. So kita akan buka kalau kita nak dyno kita akan buka benda ni, kita akan masukkan AFR sensor dia akan masuk itu, cocok dan tuner akan cocok sini lah. Dia akan tahu lah, sama macam Y-Suku juga. Okey, so pada tahun 2020 ni harap adalah tahun terakhir lah untuk kita tahu bahawa injection sahaja yang untuk naik dyno. So saya harap pada tahun 2021 tak ada lagi lah yang membuktikan untuk sistem karburator naik dyno. So tak ada lagi orang tanya macam pelik, kenapa kena naik dyno, kenapa naik dyno. So kalau kita nak dapat bacaan yang tepat, nak dapatkan graf, nak dapat power yang betul, nak dapat apa-apa pun prestasi enjin, mesti kena naik dyno. So bagi siapa yang bertanyakan ataupun tertanya-tanya kenapa perlu naik dyno, pergi ke tempat-tempat dyno berdekatan anda dan korang kena tengok apakah yang korang dapat bila naik dyno. Okay, so korang nak tengok apakah yang ada pada mesin dyno, jom ikut saya. Okay, saya dah on paparan untuk dyno. So kalau kita biasa kita dyno, kita akan nampak RPM dengan AFR. Ini yang lambda ni kita tulis AF, mana A dengan fuel lah. Ada ini adalah nisbah bancuan. Ini motor tak start lagi, so dia tak baca lah. Okay, so antara contoh, ini adalah antara contoh macam saya pakai seperti di Dyno Race Azmi Mansur. Maknanya saya beli dengan dia dan dia adalah cikgu saya lah. Okay, saya pakai soft dyno. Okay, yang dibawa dari Itali. Yang saya nak bagi tahu dan saya nak explain adalah apakah yang kita dapat kalau kita dyno motor. Okay, contoh ini adalah motor AC lah. Kalau kita tengok, okay, ini adalah motor AC dan boleh tengok kat sini. Ini adalah sistem karburator yang memakai karburator, contoh karburator NSR lah. Dia sebenarnya semua karburator boleh. Okay, ini adalah contoh ada karburator NSR. So kita akan tengok kalau kita start apakah yang keluar pada paparan ataupun pada interface dia lah. Okay, start, bismillah.
graf. Contoh saya bermula daripada 3,000, kita tengok graf dia jatuh dulu. So dia akan naik sampai 5,000 dekat. Maknanya saya cut pada 5,000 RPM lah. Ini sebagai contoh untuk saya baca saya punya graf. Biasanya LC boleh mencapai 10 hingga 11,000 lah. Okey, ini sebagai contoh saja saya tengok. Okey, boleh tengok kat sini. Boleh dapat. Okey, contoh contoh pada graf dyno, okey, pada LC ataupun mana-mana motor sekalipun yang naik dyno, kita akan dapat graf lah. First kali yang korang akan cari adalah horsepower. Itu agak normal pada semua pengguna lah. Okey, ini adalah contoh horsepower yang kita dapat tadi daripada motor ni lah. Kita ambil start daripada 3,000 hingga 5,000 lah. Okey. Contoh-contoh lain yang telah saya save kat sini saya boleh tunjuk lah. Okey, contoh saya buka graf-graf yang ada sebelum ni. Okay, ini adalah contoh graf motor LC lah. Okay, ini adalah horsepower. So banyak yang tahu dyno ni hanya tengok horsepower. Dyno saja bila tengok bila sebut pasal dyno je mesti teringat pasal horsepower, nak tahu horsepower berapa. So pada setiap dyno yang punya beza-beza brand, dia mempunyai keberatan ataupun ringan horsepower yang berbeza lah. Okay, so bukan itu yang kita cari. Sebenarnya kita cari adalah mesin yang lembut ataupun kita panggil bacaan minyak yang cantik, yang tepat, ataupun di dalam lingkungan agar kita punya enjin tahan lasak. Okay, kalau kita tak naik dyno, kita tak nampak kita punya minyak cukup ataupun tidak cukup. So kita punya agak-agak pada plug. Kadang-kadang ada yang tak sempat tengok plug, dah motor jam sebab minyak dah tak cukup. Okay, time-time nak merembat tu minyak tak cukup. So bagusnya dyno ni kita boleh nampak sebelum naiknya RPM tu, kita boleh nampak dah minyak tu cukup tak cukup. So kita boleh stop sebelum naik lagi RPM tinggi. Itu adalah salah satu kelebihan dyno. Antara kelebihan-kelebihan lain adalah kita boleh tengok pada torque lah. Torque kita boleh tengok, kita boleh baca dengan horsepower lah. Dan lain-lain lagi yang ada pada graf ni kita boleh tengok. Tapi yang sebenarnya LC ataupun mana-mana kapcai sekalipun yang menggunakan sistem karburator, mesti kita kena set pada AF ratio ataupun bajuan minyak dengan udara. Ini amat penting. Horsepower sebenarnya tak penting. Bukan saya kata tak penting tu tak perlu. Tapi yang perlu adalah yang kita ambil titik berat adalah minyak dahulu. Okey, horsepower kemudian kita boleh tengok horsepower. Okey, yang first kali adalah kita kena tengok kelancaran mesin kita lah, kelembutan mesin kita, macam mana kita bawa. Yang kata nak set bobok apa semua tu, itu bagi saya tak tepat lah. Yang penting kita bawa adalah kita bawa dengan yang cara yang selesa dan power keluar. Bila minyak semua bancuan okey, api semua okey, so horsepower akan jadi tepat lah. Horsepower akan jadi yang sedap lah, yang tinggi, yang paling tinggi kita akan dapat. Horsepower akan dapat yang cantik lah. So contohnya kalau horsepower rendah, bila kita jaya-jaya dia akan naik. Setiap enjin yang dah dyno, confirm HP akan naik. Okay, confirm HP akan naik. Tak ada dyno yang dah dyno, HP makin rendah. Contohnya kita main pasang-pasang apa semua, tiba-tiba kita dyno, mesin kita lagi rendah, maknanya itu tak betul. Okay, biasanya kalau kita pasang-pasang apa semua, minyak semua tak cukup, tak kena. Bila kita naik dyno, kita adjust, mesti graf akan naik lah. Okay, itu yang saya berani jamin lah. Memang sedap bawa. So semua motor wajib dyno sebenarnya. Tak ada istilah lain lagi lah, hanya FI saja yang kena dyno. Hanya fuel injection saja kena dyno. So pada tahun ni, pada abad ni, kita perlu ubah kita punya minded. Power carburetor pun kena dyno untuk dapat prestasi enjin yang sangat cemerlang lah. Okay, jom kita step up sikit. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini adalah SYR ataupun sistem carburetor lah. SYR biasanya daripada Thailand ataupun daripada mana-mana sekalipun, biasanya sistem carburetor lah. Okay, dia daripada LC, dia sejenis kaum-kaum LC juga dengan sistem carburetor. Okay, dan kita tengok kat sini pun ada AFR sensor. Okay, ini adalah AFR sensor yang kita cakap. Okay, nak dyno, nak tengok minyak, mesti kena ada AFR sensor.
LC ke, Y15 ke, carburetor ataupun fuel injection mesti kena ada auto sensor ni untuk kita baca minyak, pancuran minyak. Kalau tak nak pasang boleh juga, tapi kita hanya boleh tengok api dan horsepower. Minyak tak boleh nak baca sebab tak dapat nak detect lah dari pancuran. Okey, saya cerita sikit pasal motor ni. Sebelum ni dia dah buat tapi tempat lain. Bila kita dyno kat sini, kita tengok horsepower, kita tengok torque, kita tengok top speed, kita tengok acceleration. Macam tak cukup power dengan apa yang selalu kita jumpa pada graf sini. Contohnya J465 dyno, bila kita tengok horsepower dan torque ada sekian-sekian. Maknanya kita ada mark di situ, kita ada average kekuatan kat situ lah. Average info kat situ. Bila kita dyno motor yang datang, kita naik, kita run, kita set minyak, set api, motor dia tak boleh nak keluarkan power yang macam selalu kita dyno motor-motor lain. So contohnya motor ni spek yang sama macam saya dyno sebelum ni, spek J465. Contoh ini pun 65 juga J4, tapi motor dia sangat beza jauh. So kita boleh detect lah. Kita akan explain pada owner. Kita cakap ada something wrong ataupun ada something yang tak kena pada top set. Biasanya belah top set. Kebiasaannya memang belah top set. Okey, kalau kita dah set minyak, set api, cun-cun, exhaust semua dah okey, kat luar-luar ni dah okey, tapi still lagi tidak dapat mencapai power yang memuaskan, biasanya kita akan buka top set dan kita set balik. So saya tidak ada paksaan untuk membuat balik top set, tapi kita hanya explain apa kekurangan ataupun apa yang perlu buat untuk menambah baik lagi. Okey, itulah kelebihan pada mesin dyno. Kita boleh tengok, kita boleh mark, kita boleh dapatkan information ataupun kita dapat dia punya profile lah. Mana engine ni, mesin ni sepatutnya profile dia mesti dalam average profile mesin jet road. Contohnya lah kalau motor ni motor jet road. Kelebihan-kelebihan lain pada mesin dyno sebenarnya banyak lagi. Saya nak cerita sebenarnya panjang, tapi kali ni saya nak bagi tahu sebenarnya semua motor perlu dyno lah. Okey, nak dapatkan prestasi yang cemerlang, yang mantap, bacaan minyak yang tepat, acceleration, nak tengok top speed, nak tengok apa-apa sekalipun boleh tengok pada mesin dyno. Walaupun tidak tepat kalau pada top speed lah, tapi yang penting sekali adalah bacaan minyak, iaitu air fuel ratio. Okey, saya nak tunjuk sikit sebelum saya ada mesin dyno, apakah pencapaian saya. Mari ikut saya. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini adalah pencapaian saya lah. Sebelum saya ada mesin dyno, saya dah buat ini. Ini saya dah buat, ini saya dah buat, ini saya dah buat, ini saya dah buat, ini saya dah buat. Ini kau boleh tengok. Okey, ini adalah pencapaian saya yang sangat membanggakan saya. Okey, kita boleh lihat kat sini. Ini tegak ini tak boleh nak pusing. Maknanya kalau kita tengok sebenarnya piston boleh gerak, tapi ini dah tegak, tak boleh nak pusing. Ini adalah pencapaian saya yang mantap. Okey. Piston tinggal dalam pun ada. Okey. Ini pun piston tinggal dalam. Dan rabak pun ada. Okey. Ini amat membanggakan saya lah. Sebelum saya ada mesin dyno, saya kat terang. Dan kita boleh tengok kat sini. Ini adalah koleksi saya punya piala. Okey. Piala saya boleh tengok. Dan sini boleh tengok lagi. Okey, ini adalah saya punya koleksi. Dan banyak lagi sebenarnya, tapi customer bawa balik. So semenjak saya ada dyno ni, bukan tak ada, tapi dah berkurang lah saya punya sijil. Okay, so itu saja yang saya tunjuk di sini. Okay, antara piala-piala yang saya beli sendiri kat kedai RM2. Okay, terima kasih kerana menonton. Nanti kita jumpa lagi kali di topik-topik akan datang. Jangan lupa subscribe, like and comment. Bye.
So, ada orang tanya, two stroke ni boleh tak dyno? Boleh naik dyno. Tetapi di tempat saya tidak mengambil two stroke sebab angin di dalam dyno saya return. So, dia akan masuk balik, saya akan jadi jerebu dalam tu. So, saya tak ambil lah. Kalau korang nak dyno bagi two stroke ataupun apa-apa motor sekalipun yang berasap, bolehlah dyno ambil, cari dyno yang open. So mungkin orang boleh buat lah. Bagi yang siapa yang tak tahu pilot jet tu apa, main jet tu apa, tak tahu nak setting, naik je dyno, pandai-pandai lah orang dyno tu yang setting. Kalau tak tahu, datanglah tempat saya adalah spesialis untuk LC135 ataupun apa-apa carburetor sekalipun. Kelebihan lain di dalam dyno ataupun di atas dyno ni, kita dapat baca graf motor kita. Adakah motor kita kuat, ada lembik, ada lemau ataupun ada apa-apa masalah wiring ataupun sebagainya, kita boleh tengok pada dyno. Tetapi tidak boleh baca sprocket. Okey, macam kita cakap okey 65 naik atas dyno kita set sprocket, tidak boleh. Di atas dyno tidak tepat. Tidak ada rintangan angin, tidak ada rintangan bukit ataupun jalan dan sebagainya lah. Berat badan, bukit bukau dan angin yang melintang lah. Tak sama dyno dengan atas jalan. Tetapi untuk mendapatkan bacaan tepat, air fuel ratio ataupun kita panggil nisbah bancuhan minyak dan udara di dalam kebuk pembakaran ataupun combustion chamber, kita perlu naik dyno untuk mendapatkan power yang hebat, power yang mantap, power yang padu. Okey, ubahkan minda anda bahawa dyno ini adalah untuk semua jenis motosikal yang wujud dalam muka bumi ini. Dari tadi aku tengok ada duit kat atas meja ni, tak pasal. 100, 200, 200 setengah. Oh lupa, tadi aku ada COD depan rumah. Ada orang beli CDI radio. So siapa yang nak dapatkan CDI radio yang baru keluar daripada keluaran ESR dan ada di AMW Ceras, so siapa yang nak beli CDI radio harga 200 setengah dan kita boleh naik dyno lah. Terus naik dyno pun boleh kat saya. So adalah cas sikit. Alright, so kalau nak tahu cas berapa, boleh biar tepi, boleh datang bengkel, kita bincang. Alright, kita cun-cun bagi mantap sikit. Rotok-rotok. Mari, bye. Tak bunyi ya. Bang, abang kata semua motor yang wujud dalam muka bumi ni boleh dyno kan? Esok saya nak hantar motor boat saya ke abang. Pandang muka.